Baru masuk salat. Kita masuk bab niat dan lafaz niat. Bab niat dan lafaz niat. Yang ni memang masalah lah. Sebahagian ulama kata, mereka sepakat mengatakan niat salat ni wajib. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan tu dengan niat. Wajib niat. Sebenarnya niat ni bukan hanya untuk ibadat. Sebab Nabi kata innamal a'mal, sesungguhnya amalan-amalan umum. Setiap amalan tu mesti ada niat. Tadi tuan-tuan dan puan-puan datang ke dewan ni pun ada niat. Buka pintu kalau orang tanya nak pergi mana? Saya nak pergi seminar solat. Niat dah ada dalam jiwa walaupun tidak dilafazkan. Betul? Ada lafaz niat tadi? Masa datang? Sahaja masa buka pintu tu, sahaja aku buka pintu ini kerana nak pergi seminar kerana Allah Ta'ala. Tak ada kan? Tak ada. Tapi niat ada. Niat tetap. Maka bab lafaz niat ni ulama beza pendapat. Dia ada beza ya. At-talaffuz bin niyah dengan al-jahru bin niyah. Melafazkan niat, kita lafazkan. Tapi ada beza dengan satu bab lagi, iaitu menyebut niat dengan kuat. Ada beza kan melafazkan niat dengan menyebut niat dengan kuat? Yang Ibn Taymiyah difitnah ni, Ibn Taymiyah punya fatwa. Orang tanya pada Ibn Taymiyah, orang melafazkan niat dengan kuat. Ibn Taymiyah kata, hendaklah ditegur. Jika dia berubah, okey. Tapi kalau dia kata inilah sunnah dan agama berdasarkan hawa nafsu aku, maka hendaklah diminta untuk bertaubat. Jika tidak, hendaklah dibunuh. Jadi orang kata Ibn Taymiyah ni teruk. Lafaz niat pun kena bunuh. Bukan. Dia bukan kata lafaz niat. Dia kata menguatkan bacaan niat sehingga ganggu orang sebelah-sebelah. Tuan-tuan, yang dulu mazhab Syafi'i kan? Sebelum tuan-tuan tahu pasal mazhab-mazhab yang berbeza ni, semua lafaz niat betul. Kerana kita diajar macam tu. Ada lafaz niat kuat-kuat? Mana ada? Tak ada lafaz niat kuat-kuat. Kalau ada pun imam sebab ada mikrofon kat dia. Yang lain semua, usalli pelan-pelannya. Tak ada nak pergi jerit satu masjid pergi dengar dia nak solat apa. So, Ibn Taymiyah memfatwakan benda yang berbeza, kita faham lain. Okey, dalam isu lafaz niat, ulama beza pendapat. Mazhab Syafi'i, sebahagian ulama mazhab Hanbali, Hanafi mengatakan lafaz niat ni dituntut. Bagus kalau dilafazkan. Tapi bukan kuat, dilafazkan saja. Kerana dia kata membantu jiwa untuk niat. Sebahagian ulama mazhab Hanbali disokong oleh Ibn Taymiyah, mereka mengatakan lafaz niat dalam solat ni tidak disunatkan. Kerana tidak ada contoh daripada Nabi melafazkan niat dalam solat. Saya setuju dengan pendapat yang kedua ni. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita tengok waktu Nabi berihram, Nabi lafazkan tak? Lafazkan tak? Nabi sebut apa? Nabi kata labbaik Allahumma hajjan kan? Memang kita bila nak ihram kan kita diajar. Nak niat ihram, lepas solat 2 rakaat lepas tu kita ihram. Ustaz ajar. Kalau nak buat umrah, labbaik Allahumma umrah kan? Aku sambut seruanmu ya Allah untuk buat umrah. Lepas tu terus talbiyah. Betul? Nabi buat haji berapa kali? Sekali je. Tapi ada riwayat Nabi lafazkan. Takkan Nabi solat tiap-tiap hari dekat masjid tak ada satu riwayat pun Nabi lafazkan niat? Nabi tiap-tiap hari kan solat dekat Madinah. Tak ada satu riwayat pun Nabi lafazkan niat untuk solat. Maka lebih sebab tu saya kata saya lebih cenderung pada pendapat yang kata lafaz niat ni tak ada untuk solat. Habis tu saya nak buat macam mana ustaz? Terpulanglah. Saya dah bagi penjelasan saya. Tuan-tuan dah dengar penjelasan saya, tuan-tuan dah dengar penjelasan ustaz-ustaz sebelum ni yang tak sama pendapat dengan saya. Tuan-tuan nilai mana satu yang lebih dekat, yang mana satu lebih tepat pada penilaian tuan-tuan. Tapi ustaz, kami ni orang awam. Memanglah kerja orang awam dengar ustaz dia bersyarah. Bukan suruh bersyarah untuk orang lain. Pilih untuk diri sendiri. Yang mana yang kita rasa yakin? Yakin, amal yang Allah. Tapi orang awam jangan balah dengan orang lain. Orang awam kena sedar diri. Orang awam kena sedar diri. Jangan pergi balah dengan orang lain. Ni kadang-kadang dia lebih sulu pada kuah. Orang awam kerja dia tanya ahli ilmu, dengar,
pergi. Dengar ahli ilmu yang berbeza, pergi buat keputusan. Dengar katalah kita pilih pendapat yang kata lafaz niat tak ada. Kita dengar orang sebelah kita solat lafaz niat. Kita tahulah dia Syafi'i. Jangan pergi lempang dia pula. Apa lafaz niat ni? Ha? Kau nak masuk neraka ke? Ni orang marah kat kita ni. Ni orang marah kat kita. Sebab kita bertegah dalam benda yang kita tak perlu bertegah. Kita pilih satu pendapat dan kita tahu ada ulama ahli sunnah yang ikhlas dalam ilmu telah berfatwa yang berbeza dengan pendapat yang kita pilih. Kita lapang dada lah. Dan orang yang lafaz niat, bila tengok orang sebelah tak lafaz niat, jangan tuduh dia Wahabi. Dia Hambali. Dia Hambali lah. Dia bukan Wahabi. Dia sebahagian Hambali. Kerana memang sebahagian Hambali kata tak ada lafaz niat ni. Maka kan harmoni hidup macam tu. Tapi Ustaz, bila dia tak lafaz niat, dia bagi saya keliru. Hang nak keliru pasal apa? Dia punya solat. Bukannya dia ajak hang sama dengan hang. Nak dengan sama dengan dia. Dia punya solat. Dia nak bawa solat dia pergi jumpa Tuhan. Bukan hang kena bertanggungjawab sekali. Masa Tuhan tanya dia, pasal apa hang tak lafaz niat? Bukan Tuhan tolong jawab untuk dia. Masing-masing pilih pendapat yang dia pegang. Yang kita pergi serabut perut dengan amalan orang, pasal apa? Betul tak? Kita pergi serabut perut dengan amalan orang. Tengok amalan sendiri sudahlah. Kadang-kadang waktu sujud pun terbuka nampak punggung. Lepas tu duk bising orang lafaz niat tak lafaz niat. Hang solat tak sah lagi. Dan kita kena fikir amalan sendiri dulu. Benda yang ada khilaf, tanya dulu. Saya tengok tadi tuan tak lafaz niat pun. Pasal apa? Dia kata saya pilih pendapat minoriti. Kerana niat ni bukan hanya dalam solat. Dalam bab lain pun kena niat. Naik kereta kena ada niat. Minum kena ada niat. Makan pun kena dimulakan dengan niat. Kenapa tuan tak lafazkan dalam setiap amalan tuan? Dia pula tak boleh jawab. Dia kata sebenarnya sebab semua tu bukan ibadat. Jadi kalau semua tu bukan ibadat, saya mengatakan Nabi kata Nabi tak bezakan niat. Nabi tak bezakan niat ibadat dengan bukan ibadat. Nabi kata innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat. Mesti ada niat. Maka saya pegang pada pendapat tu. Bahkan kadang-kadang dalam ibadat pun tuan pun tak lafazkan niat, keluar daripada masjid. Tengok ada orang datang minta sedekah. Tuan keluarkan RM1, bagi kat dia. Ada lafaz niat? Tu ibadat ke bukan? Ibadat. Kita keluar pada masjid bagi orang sedekah RM1. Kesian tengok bagi RM1. Ada lafaz niat? Tak ada. Itu ibadat. Maka sebab itu saya tak buat. Jadi dia pun dengar, okeylah. Maka saya pun tahulah. Lepas ni saya tak pelik lagi lah. Saya pelik pada diri saya pula. Kenapa ada tempat saya lafaz, ada tempat saya tak lafaz. Baik. Tapi sebahagian ulama mazhab Syafi'i, mereka mengatakan lafaz niat ni wajib. Abdullah Az-Zubairi, seorang ulama mazhab Syafi'i, dia kata lafaz niat ni wajib. Sebab dia baca Imam Syafi'i punya perkataan, Imam Syafi'i kata salat ni bukan macam puasa. Yang mana solat tidak bermula melainkan dengan lafaz. Jadi dia kata, oh lafaz, maksudnya kena lafaz niat. Sebenarnya maksud Imam Syafi'i itu lafaz takbir. Bukan lafaz niat. Okey? Baik. Rabi' mengatakan Imam Syafi'i, bila dia nak solat, dia lafazkan perkataan ni. Bismillah, muwajjihan li baitillah, wa muaddiyan li fardillah, Allahu Akbar. Dengan nama Allah, memandang Kaabah, dan melaksanakan fardu Allah, maka dia angkat takbir Allahu Akbar. Dia kata, ni menunjukkan Imam Syafi'i lafaz niat. Tuan-tuan, ni lafaz niat ke bukan? Tuan-tuan lafaz niat dulu macam ni ke? Tak kan? Tuan-tuan lafaz niat usolli. Nawaitu sauma ghadin. Ni lain. Yang ni bukan lafaz niat. Yang ni Imam Syafi'i nak tegur diri dia, nak nasihat diri dia. Dengan nama Allah aku nak solat ni menghadap Kaabah, aku kena serius dan aku sedang melaksanakan fardu Tuhan, maka aku kena buat yang betul-betul. Allahu Akbar. Ini bukan lafaz niat. Okey?